أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita dapat sama-sama hadir dalam satu majlis ilmu walaupun dalam situasi COVID, kita kata norma baru dalam kita sebar ataupun cari ilmu, antaranya melalui online macam ni lah. Jadi kita tidak dapat duduk dalam satu majlis yang kita boleh tahu kenal satu sama lain. Apapun kita harap majlis ini termasuk majlis yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dihadiri, dikelilingi oleh para malaikat, kerana majlis ilmu adalah majlis yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, insya-Allah pada malam ini kita akan terus untuk sesi kedua lah. Tajuk malam ni tentang air semaya. Kalau kita panggil air semaya ataupun wudu. Sebelum kita baca Al-Quran. Kalau ikut buku ni, dia kata kaedah kita apabila kita nak baca Quran ni, dia tak boleh kita samakan dengan kita nak baca buku-buku yang lain. Dalam kitab tu dia tulis book. Orang Kelantan biasa buku ni dia panggil book. Buku ke, surat khabar ke, ataupun majalah ke apa ke, tak boleh sama sekali kita samakan dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah dia kata apabila kita nak baca Quran ni, perkara pertama yang perlu kita kena sedia, kita kena ready adalah air semaya. Maknanya dalam keadaan kita berwuduk. Sebab apabila kita berwuduk ni, dia kata kita nak bersihkan diri kita asasnya daripada syaitan, daripada musuh kita, daripada syaitan yang boleh mengganggu pemikiran kita, fokus kita terhadap apa yang kita nak baca. Sebab dia kata apabila kita nak baca Quran ni, dia berkait dengan ajaran, dia panggil. Jadi ajaran ni maknanya ilmu, panduan yang kita nak ambil. Selain daripada kita nak ambil pahala kerana baca Quran, tetapi yang lebih penting lagi, apabila kita baca Quran ni, kita nak dapat ilmu. Kita nak dapat hidayah, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dipanggil ajaran. Jadi apabila kita baca Quran, segala ilmu, segala panduan daripada ayat-ayat yang kita baca tu, kalau boleh, dia bukan sekadar masuk dalam telinga, dia kata, tapi biar sejak. Sejak ni biar melekat, masuk ke dalam hati kita. Maknanya bukan kita sekadar kita dengar melalui telinga, tetapi apa yang kita dengar, ilmu, panduan yang kita dapat daripada Quran tu, dia melekat dalam hati kita. Sebab dia kata hati kita ni, ataupun dia terjemah dengan pikiran kita ni, pemikiran kita ni, ada jenis baik, ada jenis tak baik. Dia panggil ada pemikiran jenis malaikat, ada pemikiran jenis syaitan. Jadi macam mana kita nak hambak ataupun nak halau syaitan ni, kita tidak tahu kecuali pencipta, iaitu Allah Ta'ala.
yang cipta kita juga yang cipta musuh kita syaitan ni, dia lebih tahu cara macam mana untuk kita halau syaitan ni. Jadi salah satu cara terbaik adalah dengan kita ambil wudu, kita ambil air semaya. Baik, apabila kita ambil air semaya ni, kita kena ada dalam pemikiran kita, bukan hanya sekadar ambil air semaya ni untuk kita semaya saja. Tidak. Termasuk ambil air semaya ni adalah untuk kita baca Quran. Bahkan sama ada kita nak baca Quran ni dengan kita pegang Quran mushaf tu, ataupun kita nak baca kerana kita dah hafaz contohnya. Yang terbaik sekali adalah kita ada wudu, kita ada ismaya. Antaranya sebagaimana kita tahulah asasnya untuk hamak syaitan, takdilah untuk halau syaitan yang boleh mengganggu fokus kita, pemikiran kita terhadap Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca. Dalam buku ni ada sebut dalam surah Fatir, ayat yang kena, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi Allah Ta'ala kata syaitan ni memang musuh utama kita. Allah Ta'ala sendiri kata bahawa syaitan ni musuh kita manusia, dan Allah Ta'ala minta supaya fattakhidhuhu aduwwa. Kita kena jadikan syaitan ni memang musuh kita. Jadi kalau kita tahu syaitan ni musuh kita, artinya kita dalam keadaan bersiap sedia. Salah satu caranya ialah biar kita ni sentiasa dalam keadaan berwudu. Termasuk terutamanya masa kita nak baca Quran lah. Baik. Apabila kita ambil ismaya ni, dia kata kita kena fikir dia bukan setakat kita basuh tangan, kita basuh muka, kita basuh kaki contohnya. Dia tidak sama dengan kita guna air untuk kita bersihkan tubuh kita. Kalau sini dia kata kalau orang yang masuk dapur nak masak, sama ada kita puan ke, sama ada kita lelaki ke, mungkin terpencit minyak ke, ataupun terkena benda-benda kotor ke, jadi kita nak basuh tangan kita guna air basuh juga. Ataupun kalau dia kata orang nak pergi padan ni nak pergi sawah. Sawah ni tepat sama ada maksudnya kita nak petani, nak pergi tanam padi, ataupun pekebun, masuk kebun, tu dia panggil pergi padan, pergi sawah, pergi berkebun untuk tanam pokok ke apa ke, mesti tubuh kita, tangan kita kena tanah. Mana kotor lah asasnya. Jadi selepas pada kita selesai buat kerja, kita basuh tangan kita, basuh juga. Tapi air semaya ni, kita basuh juga tangan, basuh juga muka. Cuma bezanya dia berkait dengan niat. Dia ada niat. Baik. Sebab itulah dia bagi contoh. Niat ni penting. Kalau dalam buku ni dia beri contoh macam cawan. Segelah cawan. Kalau kita bubuh tanah ataupun bubuh pasir. Kemudian apabila penuh dengan tanah, kita pun nak bubuh air. Jadi tak banyaklah air boleh masuk dalam gelas. Sebab dah ada benda lain dalam gelas, iaitu tanah ataupun pasir. Begitu juga kalau kita nak baca Quran contohnya tanpa berwuduk, dia biasanya hati kita ni, pemikiran kita ni dikuasai oleh musuh kita, antaranya syaitan. Jadi segala ayat-ayat yang kita nak baca tu dia payahlah nak masuk dalam hati kita. Sebab dia ada benda lain, iaitu syaitan. Jadi salah satu cara kita nak kosongkan hati kita ni, supaya mudah kita nak terima hidayah Allah melalui ayat-ayat Quran kita baca, mudah kita nak beramal, mudah kita nak faham, mudah ayat-ayat ni melekat dalam hati, dalam jiwa kita ni, kita kena buang. Buang itulah dia panggil antaranya kita ambil wudu. Yang mana dalam bahasa Senghor kapunya dia panggil akad hadah.
Akad hadas. Jadi akad hadas ni kalau Tok Guru dia kata lebih mudah kita faham apabila maksudnya ambil wuduk ni maknanya kita nak buang hadas. Nak buang. Sebab hadas ni maknanya benda tak molek lah. Benda tak molek. Dia jenis macam najis, cuma dia bukan najis aini. Kita tak nampak najis tu. Cuma najis tu benda tak molek ataupun hadas ni diterjemuh dengan gangguan pemikiran. Jadi gangguan pemikiran daripada syaitan ni dia kira najis lah. Cuma najis hukmi dia panggil. Najis di sudut hukum dan najis tu dia boleh hilang. Bukan dengan air tapi dengan wuduk lah, dengan wuduk dan sekali dengan niat. Maknanya air tu bukan dia menghilangkan najis sebagaimana hak biasanya terkena najis ke, terkena tahid ke apa semua sekali, tidak. Tapi hadas ni najis di sudut hukum tu sendiri. Benda kita panggil benda maknawi. Dan dia boleh hilangkan najis tu, hilangkan hadas tu dengan ambil wuduk. Apabila kita ambil wuduk, maknanya kita buang hadas. Maknanya tubuh kita ni zahir batin bersih, suci. Itu maksud dia. Baik. Seterusnya, penggal terakhir muka surat 5 tu, dia kata kalau dalam ilmu tasawuf, ahli tasawuf biasanya dia panggil aghyar. Aghyar ataupun ghair. Ghair ni maknanya selain daripada Allah SWT. Aghyar juga kita boleh terjemuh secara umumnya selain daripada Allah SWT. Apa saja yang berkaitan dengan dunia yang menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala, lupa nak buat ibadat kepada Allah, lupa nak buat ketaatan kepada Allah, itu dia panggil aghyar. Jadi apabila kita nak buang pemikiran ni yang mengganggu kita ni, antaranya kita ambil wuduk, kita ambil semaya. Apabila kita ambil semaya, kita hilangkan aghyar tersebut. Itu secara umum lah tajuk dalam siri kedua ni berkait dengan air semaya. Baik, kita sebut tadi apabila kita ambil air semaya ni nak menggambarkan kepada kita tentang wuduk ni, air semaya ni dia sebenarnya terlalu penting dalam kehidupan kita. Apabila kita berwuduk, kita kena yakin sepenuh bahawasanya diri kita ni bersih zahir dan batin. Hak zahir ni macam kalau ambil sembahyang tu mana bersihlah kawasan hak kena air. Ataupun kalau kita mandi contohnya pakai sabun ke, pakai shampoo ke, bersihlah zahir tubuh kita. Tapi kita ni dididik dengan sebab tubuh kita pun Allah Ta'ala buat ada zahir, ada hak batin. Jadi zahir pun kita kena ikhtiar untuk bersih, batin pun kita kena ikhtiar juga. Jadi apabila kita ambil wuduk, kita kena yakin tubuh kita ni zahir batin bersih, suci. Sebab wuduk dalam bahasa Arab ni dia memberi makna bersih, dia memberi makna elok. Jadi kalau kita ambil wuduk maknanya kita buat benda hak comel. Kita buat benda yang menggambarkan kita ni cakna terhadap kebersihan. Itu yang menunjukkan pentingnya wuduk ni. Dan apabila kita berwuduk, dia termasuk dalam salah satu cabang ibadat lah. Ibadat kita sembahyang, ibadat kita doa, ibadat kita baca Quran, ibadat kita ambil wuduk pun ibadat juga. Dan pentingnya contohnya ibadat paksi utama kita sembahyang tu dia tak jadi sah, tak sah sembahyang tanpa wuduk. Pentingnya wuduk ni. Baik. Kalau wuduk di sudut istilah kita kata, tadi di sudut bahasa. Maknanya wuduk di sudut bahasa dia berkait dengan kebersihan, dia berkait dengan disiplin diri, dia berkait kita buat benda yang elok, benda yang comel, itu wuduk. Di sudut istilahnya maknanya kita basuh ataupun sapu kawasan yang ditentukan lah. Sebagaimana kita tahu
ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hak ni hak yang wajib-wajib, kemudian ada hak sunat-sunat lah. Baik. Apabila sebut wuduk ni, kita kena tahu apa kelebihan kita ambil ismaya ni. Yang terlalu banyak sebenarnya, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW terutamanya, antaranya orang yang sentiasa berwuduk ni, antaranya di akhirat kelak lah. Kita kena fikir antaranya kebaikannya di akhirat kelak. Macam hadis Nabi SAW, salah satunya Nabi bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat aku di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, walaupun Nabi tak pernah jumpa dengan umat dia hak hidup selepas pada dia wafat, termasuk kita lah. Tapi di akhirat kelak Nabi boleh Nabi boleh kenal umat dia. Antaranya orang yang biasa ambil wuduk. Sebab di akhirat kelak tempat ambil wuduk tu dia akan timbul cahaya. Cahaya yang comel lah. Maknanya di muka, di tangan, tempat-tempat wuduk apa semua sekali tu bercahaya lah. Contohnya kalau muka, kita kata muka yang berseri, muka yang bercahaya. Di akhirat kelak Nabi SAW dia kenal. Dia cam umat dia yang sentiasa berwuduk. Jadi sebab itulah Nabi SAW anjur famanistata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi sesiapa di kalangan umat aku ni, Nabi kata, yang nak supaya cahaya tu berseri ke seluruh tubuh dia, maknanya dia kena sentiasa ambil wuduk. Itu antara kelebihan kita berwuduk. Yang kedua, kita kena tahu bahawasanya apabila kita ambil wuduk ni, dia boleh angkat darajat kita, kedudukan kita sebagai seorang Muslim, hamba Allah Ta'ala, dan dia boleh menghapuskan dosa kita. Hadis Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mu nak tahu ke, kalau aku tunjuk kepada kamu benda perkara yang boleh menghilangkan dosa kamu. Wa yarfa'u bihid darajat, dan boleh mengangkat darajat kita. Jadi sahabat kata, qalu bala ya Rasulullah. Jadi sebahagian sahabat ada tu dia kata, tentulah kami nak tahu wahai Rasulullah SAW. Jadi Nabi jawab, isbaghul wudu'i alal makarih. Isbaghul wudu'i alal makarihi. Yang pertama asasnya ambil wuduk. Cuma ambil wuduk ni biar sesempurna yang mungkin. Maknanya kalau kita basuh muka tu kita tahu. Maknanya biar semua sekali kawasan muka ni kena belaka air wuduk. Itu maksud isbaghul wudu' alal makarihi ni. Macam kadang-kadang kita perhati orang yang contohnya basuh kaki. Setengah orang dia pakai letak bawah apa dia? Bawah paik tu ke? Dia pakai hollow gitulah kaki dia nya. Dia tidak gosok. Lepas tu kadang-kadang tumit belakang tidak sempurna. Jadi itu tak sempurna. Hak sempurnanya, contohnya kalau kita basuh kaki pun kalau boleh kita guna-guna juga tangan. Supaya pastikan semua air itu kena kawasan yang diwajibkan. Termasuk juga maksud al-makarih ni kadang-kadang musim sejuk. Contohnya kalau kita ni taklah terasa sangat. Cuma kadang-kadang masa tertentu di waktu subuh lah, bangun pagi tu nak kena air tu susah. Tapi kerana kita rasa pahalanya besar di sisi Allah, jadi walaupun sejuk kita lawan. Ataupun setengah negara, negara Arab ke contohnya, yang ada musim sejuk, memanglah bangun pagi hatta waktu siang pun baju kita tebal 3-4 lapis kadang-kadang. Jadi masa tertentu nak ambil wuduk kena buang belaka dan kena air memang sejuk sangat. Tapi kita yakin sepenuh apabila kita buat, kita yakin kita akan dapat pahala. Itu maksud dia. Wa kasratul khuta ilal masajid. Salah satu cara untuk angkat darajat kita, untuk dosa-dosa kita diampun oleh Allah, kita kena banyak
kasratul khuta ni banyak langkah, maknanya pergi ke masjid lah. Sama ada memang jalan kaki ataupun naik kenderaan, itu maksud kasratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da salati. Dan salah satu caranya adalah kita lepas pada sembahyang tu tidak terus bikah bangun selalu. Lepas tu assalamualaikum, assalamualaikum, kita pun assalamualaikum, tu bikah bangun lalu. Terus kita bangun keluar daripada masjid. Kecuali masa kita memang sibuk lah. Kerja kita, contohnya kita sembahyang waktu pejabat. Jadi tak boleh lah waktu rehat 10 minit tapi nak sembahyang sampai ke setengah jam. Tak boleh. Kita kena ikhtiar sebab waktu kerja tu juga ibadat. Sebab dia merupakan tanggungjawab kita. Kita dapat gaji tu kerana berkait dengan kerja. Jadi masa tu kita kena jaga. Tu tak apalah, lepas pada sembahyang, kalau tak sempat sembahyang sunat pun tak apa. Tapi masa-masa tertentu tu utamanya. Jadi ada masa tertentu ni lepas sembahyang, kita wirid dulu, kita doa, sembahyang sunat. Ada masa-masa tertentu, contohnya antara maghrib dengan isyak. Sama ada kita dengan masa, habis masa dengan kuliah, ataupun kita baca Quran, kalau kita berzikir, kalau nak tunggu sembahyang isyak. Itu maksud wantizarus salati ba'da salah. Fadzalikumur ribat. Kalau kita boleh buat macam tu memang terbaiklah. Begitu juga berkait dengan wuduk ni, ada hadis Nabi SAW, dia berkait apabila kita cakna terhadap wuduk ni, dia gambaran kita ni seorang mukmin. Bukan setakat seorang orang Islam, orang mukmin. Antara hadis Nabi, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Hendaklah kamu tahu sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Mana kita tahu sembahyang ni ibadat paksi utama. Ibadat asasnya adalah sembahyang. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Kalau orang yang cakna jaga sokmo wuduk ni, itu gambaran dia seorang mukmin. Hadis ni dia bermula dengan istaqimu walan tuhsu. Istaqimu ni maknanya apabila kita beramal, istiqamah lah maksudnya. Dia agak berat sebenarnya. Kita lafaz ni mudah. Dan istiqamah ni dia tidak terhenti pada individu tertentu, kelompok tertentu sebenarnya. Semua umat Nabi Muhammad SAW ni layak bidang pengajian apa, bidang kerja kita, itu lama 2, lama 3. Semua hamba Allah Ta'ala ni layak untuk dapat istiqamah. Cuma istiqamah ni dia agak susah. Dia perlu mujahadah lah. Sebab tu kalau hadis ni Nabi kata istaqimu walan tuhsu. Walan tuhsu ni sebahagian ulama kata maksud walan tuhsu ni kesan daripada istiqamah tu, pahala dia kita tak boleh nak jangka. Itu antara maksud walan tuhsu. Kita tak boleh nak jangka, tak terjangkau. Dalam pemikiran kita ni, kita berusaha, contohnya istiqamah di sudut biar kita ni sentiasa kadang berwuduk, contohnya. Ambil wuduk kerana nak sembahyang, ambil wuduk kerana nak baca Quran, ambil wuduk kerana kita nak tidur, ambil wuduk kerana kita nak turun pagi nak pergi kerja, contohnya. Kita ikhtiar istiqamah. Jadi kalau kita boleh istiqamah dalam keadaan berwuduk, ciri kita seorang mukmin dan pahala dia walan tuhsu. Kita tak boleh nak gambarkan terlalu banyak pahala di sisi Allah SWT. Sebahagian ulama kata maksud walan tuhsu tu. Yang kedua, maksud walan tuhsu ni kita kena ikhtiar untuk istiqamah. Walan tuhsu ay walan takdiru. Maknanya walan tutiku. Memang kita manusia ni tak mampu sebenarnya untuk istiqamah. Atas kemampuan kita ni saja-saja, kita ikhtiar, kita cuba, contohnya nak ambil sembahyang sokmo dalam setiap. Kita cuba tapi sebenarnya kita tak mampu. Nak jaga sembahyang sunat sokmo di waktu malam sebelum subuh, kadang-kadang kita tak mampu. Kecuali tak mampu ni dengan kekuatan kita, kecuali dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Walan tuhsu ay walan tutiqu alal istiqamah. Kita tak mampu sebenarnya nak istiqamah terhadap apa saja amalan kita buat kecuali bitaufiq minallah. Kecuali dengan taufik hidayat daripada Allah Ta'ala. Itu maksud istaqimu walan tuhsu.
Yang ketiga, maksud walan tuhsu ni, kita istiqamah, tapi walan tuhsu ai walan tastawibu al-khisal al-istiqamah. Allah Ta'ala suruh kita istiqamah. Tapi sebenarnya kita tidak tahu terlalu banyak ruang peluang untuk kita buat ibadat, buat kerja yang menggambarkan istiqamah kadang-kadang. Kita ingat kau istiqamah ni, istiqamah di atas Islam. Betul lah tu. Istiqamah ni kita jaga semaya. Betul lah. Bahkan sebenarnya istiqamah ni terlalu luas. Maknanya sebagian ulama kata dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Kita jaga masa, istiqamah. Kita buat kerja comel, istiqamah. Kita tolong orang lillahi ta'ala, istiqamah. Itu antara maksud istiqamah. Apapun daripada hadis ni yang kita nak tekan tadi adalah wuduk ni menggambarkan ciri seorang mukmin. Seterusnya kelebihan berwuduk juga sebab dia berkait dengan tajuk Aismaya kan, sebelum baca Quran. Jadi nak suruh supaya kita rasa pentingnya wuduk ni. Bukan setakat ambil wuduk ni masa nak semaya saja. Bahkan dalam setiap aktiviti kita termasuk macam masa nak baca Quran. Orang yang sentiasa berwuduk ni, dia lebih mudah untuk mati dalam keadaan fitrah. Ini terutamanya lah. Kita kalau boleh dalam 24 jam lah dalam keadaan berwuduk dia. Kecuali contohnya kita ambil wuduk lepas tu keluar angin terkentut. Itu tak apalah. Ataupun waktu malam kita suami isteri. Kita nak ambil wuduk lepas tu bersentuh dengan suami isteri kita. Itu tak ada masalah. Tapi orang panggil ada ikhtiar. Apapun kadang-kadang kalau masa kita nak tidur pun kita ikhtiar ambil wuduk. Contohnya kita mati masa tidur dan kita tidak tahu kadang-kadang bila kita mati dia, masa mana kita mati. Dia tak semesti mati ni selepas umur pecing, umur 60. Kadang-kadang mati umur 100 tak mati lagi. Umur baru awal 20-an mati aksiden contohnya. Kita tidak tahu. Jadi salah satu caranya ialah kita dalam keadaan berwuduk, dia boleh mati tu dalam keadaan fitrah. Dan memang ada doa pun, doa Nabi kata, kalau mu nak tidur, mu ambil wuduk. Sebagaimana mu ambil wuduk nak semaya. Kemudian kita tidur, terbaik peringkat mula-mulanya kita nyengah hak sebelah kanan lah deh. Sebelah kanan, kemudian kita baca doa. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Doa ni kalau kita baca dalam keadaan kita berwuduk, kita tidur, kemudian kita mati, fa anta 'alal fitrah. Mu mati dalam keadaan fitrah. Gak fitrah ni comel lah. Fitrah ni gak benda hak comel, benda hak suci, benda hak bersih. Tak ada dosa, tak ada kotoran. Itu penting bagi kita. Agak banyak berkait dengan wuduk. Yang seterusnya, apabila sebut wuduk, dia berkait dengan air deh. Kalau kita perhati, berkait dengan air. Ini pun gambaran nak cerita tentang kepentingan air. Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni, semua makhluk ni termasuk kita ni, asasnya daripada air. Tengok ayat Quran tu, Allah Ta'ala guna وَجَعَلْنَا. Dia tidak guna وَخَلَقْنَا. Kalau khalaqna, seolah dia cipta benda daripada tak ada. Kalau waja'alna, benda daripada ada dah. Asalnya air. Daripada air itulah Allah Ta'ala proses jadi kita manusia. Daripada air lah tumbuh-tumbuhan, binatang. Dan kajian ilmiah pun mengesahkan semua sekali berkait dengan air. Dan hatta tubuh kita pun katanya lebih kurang 71% daripada air. Ada masa tertentu makhluk lain ada yang sampai 93% daripada air. Artinya Allah Ta'ala nak suruh kita ambil wuduk dengan air. Air ni antara nikmat yang paling besar juga
yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita manusia. Dan apabila sebut air ni, apa yang kita gambarkan dia boleh menghilangkan dahaga. Apabila sebut air, dia boleh membersihkan tubuh badan kita. Apabila sebut air, semua makhluk Allah Ta'ala jadi segar. Tumbuh-tumbuhan, rumput apa, binatang, semua sekali. Ikan-ikan pun boleh hidup. Nak ceritanya, kaitan wuduk dengan air itu besar sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya dalam tajuk ni dia cerita tentang syaitan. Syaitan ni insya-Allah kita masuk dalam tajuk minggu depan, insya-Allah kita hurah sudut syaitan. Yang seterusnya, apabila sebut wuduk untuk baca Quran, dia berkait dengan gangguan syaitan, maknanya dia berkait dengan hati kita. Apabila kita kata kita ambil wuduk, bukan sekadar dia bersihkan zahir, tapi dia bersihkan dalaman kita, jiwa kita, hati kita. Dan memanglah dalam Islam ni, dia ambil cakna, ambil berat tentang kita panggil tazkiyah an-nafs, penyucian hati kita. Sebab itulah kita baca surah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Allah Ta'ala dalam surah ni dia nak cerita tentang jiwa kita, an-nafs, jiwa kita, hati kita, dan kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala. Melalui an-nafs ni lah, jiwa kita ni lah, kita boleh, kita yang menentukan sama ada kita nak bersihkan jiwa kita, nak sucikan jiwa kita, ataupun kita nak kotori jiwa kita. Semuanya terletak di tangan kita. Allah Ta'ala beri peluang untuk kita memilih. Cuma pilihan ni kita kena tanggung akibat dia lah. Cuma dalam surah ni wasyamsi waduhaha ni, kita tengok sebelum Allah Ta'ala nak cerita tentang an-nafs, tentang jiwa kita ni, Allah Ta'ala bersumpah dulu. Dan banyak benda dia sumpah. Wasyams, tentang matahari, tentang bulan, tentang waktu siang, tentang waktu malam, tentang langit, tentang bumi. Nak cerita rangkuman semua sekali itu, Allah Ta'ala cipta ni kerana dia nak cipta kita manusia. Adanya langit, adanya bumi, adanya air, adanya tumbuhan, binatang, semua sekali ni kerana apa? Makhluk ni wasakhkhara lakum. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kehidupan ini. Supaya nampak kepada kita, Allah Ta'ala apabila dia cipta kita untuk kita hidup atas muka bumi ni, dia beri, kita panggil asasi, benda hak asasi dah. Benda-benda asas. Sebab itulah kita tak terfikir, ada lagi ke benda lain yang Allah Ta'ala tidak buat? Tak ada. Semua Allah Ta'ala, hak kita fikir ni semua dah ada belakang dah. Benda asasi. Nak ayat pentingnya kita manusia. Dan penting lagi kita manusia ni, bukan sekadar jasad kita ni sempurna. Tetapi yang lebih penting adalah kerana masalah hati kita. Sebab itulah ada ayat Quran biasa kita baca dan surah Al-Jumu'ah. Tujuan Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW antaranya huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Apa tujuan Allah Ta'ala utus Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Tujuannya untuk Nabi ni cerita kepada umat dia, cerita kepada manusia, sama ada ayat Quran ke, sama ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala melalui penciptaan. Yang semua ciptaan Allah ni ada tujuan, ada hikmat dia. Sama ada kita tahu, sama ada kita tidak tahu, itu masalah kita. Tetapi semua sekali ni nak suruh manusia mikir. Wa yuzakkihim. Dan tujuan penciptaan, pengutusan Nabi SAW juga untuk melalui Islam, melalui Quran ni, macam mana cara untuk kita bersihkan, sucikan hati kita ni. Itu penting. Sebab itulah tazkiyah ni, dia memberi makna kita bersihkan jiwa kita ni daripada segala kekotoran.
Macam kita ambil wuduk tadi untuk bersihkan jiwa kita daripada gangguan syaitan. Kehidupan kita ni perlu kita bersihkan jiwa kita ni juga daripada segala kekotoran. Kalau pakaian kita nak bersihkan dia, kita guna sabun. Hati kita nak bersih, dia ada penawar dia. Bukan sabun tapi penawar dia sama ada kita baca Quran, sama ada kita ambil wuduk, sama ada kita beristighfar, sama ada kita berdoa, amal-amal ibadat kita buat lah. Itu maknanya tazkiyah. Ya? Baik. Sebab itulah Nabi SAW sendiri pun dia banyak berdoa. Sebenarnya Nabi berdoa tu antaranya nak suruh kita tirulah. Yang kita panggil doa yang kita panggil wirid. Wirid-wirid yang maksur, kadang-kadang orang sebut. Maksur ni maknanya doa ni doa yang Nabi doa. Itu maksur. Maknanya Nabi sendiri berdoa doa ni. Antaranya doa Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi. Yang pertamanya kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ilhamkan kepada aku. Maknanya anugerahkan kepada aku. Berikan kepada aku rushdi. Ar-rushd. Ar-rushd maknanya hidayah lah secara mudah. Ya Allah, ilhamkan kepada aku, berikan kepada aku hidayahmu. Ar-rushd juga memberi makna kematangan dalam cara berfikir, dalam cara kita bertindak. Ar-rushd juga memberi makna al-mustaqim, istiqamah lah. Artinya kalau kita berdoa, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, anugerahkan kepada aku istiqamah. Anugerahkan kepada aku hidayahmu. Anugerahkan kepada aku kematangan dalam berfikir, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak contohnya. Itu penting. Wa a'izni min syarri nafsi. Dalam masa sama juga Nabi ajar kita supaya kita berdoa kepada Allah, wa a'izni, ya Allah jauhilah aku. Jauhilah aku min syarri nafsi, daripada kejahatan diri aku. Kejahatan diri aku ni apabila diri seseorang tu dikuasai oleh antaranya syaitan lah. Selain pada hawa nafsu, syahwat apa semua sekali. Nak ayat pada kita penting. Kita bersihkan diri kita, termasuk antaranya dengan sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa kedua contohnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, muqallibal qulub ni yang membolak-balikkan hati manusia. Bolak-balik macam mana? Sebagian ulama dia beri contoh mudah, macam kita rebuh air. Rebuh air dalam kendi. Apabila air itu panas, gelegak, jadi air itu naik atas tu, bawah kanan kiri, berbolak-balik. Jadi hati kita tu dia berbolak-balik macam air yang gelegak tadilah. Sebab itulah bolak-balik macam mana? Sekali kita rasa, contohnya lah, sekali kita rasa semangat nak ambil wudu, nak ambil semaya, sekali tak semangat contohnya. Sekali semangat kita nak baca Quran, sekali tak semangat. Kalau hak berat lagi, sekali kita rasa Islam ni baik, sekali tak molek, sekali siapa kau peringkat orang ni mikir Allah Ta'ala ni betul kau ada na'udzubillah lah. Itu muqallibal qulub. Jadi cara macam mana supaya kita ni istiqamah tadi, yakin sepenuh. Jadi kita berdoa kepada Allah sebab dia berkait dengan hati kan. Ya muqallibal qulub, wahai Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia ni, sabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ni ala dinik, di atas agama kamu. Mana atas agama kamu? Di atas Islam, di atas Quran, di atas fitrah. Ini antara doa-doa lah yang didoa oleh Nabi dan kita boleh ikutlah. Baik. Akhir sekali, kalau dalam buku ni, akhir tu dia cerita tentang aghyar tadi dia. Aghyar, hak kenyataan dalam nota bawah tu, muka surat 6 tu, dia ambil daripada kitab Al-Hikam.
Kitab Al-Hikam ni kitab yang berkaitan dengan tasawuf yang masyhur lah, yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, dia panggil Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia ni orang Mesir. Sakandari tu tak silap amar dia nisbah pada Iskandariyah. Iskandariyah. Nama dia ni Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad Abdul Karim. Tapi Arak ni sebab dia masyhur dengan gelaran. Dia tidak panggil nama dia panggil gelaran dia, laqab dia kadang-kadang. Sebab itulah Ibnu Athaillah ni, kalau dalam buku dia tulis Tajuddin. Tajuddin ni, Taj ni mahkota agama. Nak ayat penting lah di sudut ilmu dia. Ilmu dia, akhlak dia, sifat-sifat yang mulia dengan waraknya apa semua sekali. Tajuddin Abul Fadl, ayah pada Al-Fadl. Kalau Abul Fadl ni salah seorang anak dia nama Al-Fadl. Biasanya Al-Fadl ni anak sulung dia lah. Biasa Arab dia sandar kepada anak sulung. Al-Fadl maknanya kelebihan, anugerah, kemuliaan. Itulah. Nama dia Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Dia penduduk Iskandariyah. Dia ni seorang yang faqih. Memang alim. Dia mazhab Maliki. Dan dia ni sufi. Dia ada tarikat dia. Sufi. Tarikat dia panggil Syazali. Di Mesir banyak tarikat-tarikat ni lah. Cuma ada betul, ada tak betul. Jadi kita ni kalau minat tasawuf, memang comel lah. Cuma sebelum kita mendalami tasawuf tu, molek sekali kita asas agama kita tu berkait dengan akidah, berkait dengan akhlak, berkait dengan syariat. Kemudian kita gabung sekali dengan tasawuf. Dia memudahkan kita ni, sebab bila sebut tasawuf ni dia berkait dengan penyuci hati. Kita nak baiki akhlak kita ke arah lebih baik biasanya melalui tasawuf lah. Cuma kita kena dalami dulu hak lain, dan apabila kita pilih, setengah orang dia minat tarikat kan, pilih yang tidak bawa kepada syirik khurafat lah. Apapun Ibnu Athaillah ni, dia seorang yang alim, seorang yang soleh, hidup dalam 1300 dulu. 1300. Sekarang ni 2020 dah. Dia hidup ni sekitar 1300 Masihi dululah. Dan dia banyak kitab dia karang. Cuma antara kitab masyhur, kitab ni lah. Kitab Hikam Athaillah. Jadi dia dalam kitab Hikam ni ada kita panggil mutiara-mutiara kata lah. Antaranya hak ni lah berkait dengan aghyar ni. La tataraqqab faraghal aghyar. La tataraqqab faraghal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Hak dia nak ceritanya, la tataraqqab faraghal aghyar. Janganlah engkau ternanti-nanti kekosongan daripada aghyar. Maknanya kita faham, kehidupan kita atas dunia ni, dia penuh dengan dia ujian. Sebagaimana kita tahu dah, hidup atas dunia ni asasnya ujian. Antara ujiannya, kita akan berdepan dengan gangguan daripada syaitan tadilah. Syaitan ni antara hijau buat dia nak menyesatkan kita manusia. Sebagaimana kisah Nabi Adam dengan Iblis lah, yang mana kita tahu. Jadi kadang-kadang dunia ni, kalau kita lupa Allah Ta'ala, dia penuh dengan gangguan yang menyebabkan kita leka, menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala, sehingga akhirnya hati kita ni kosong daripada Allah Ta'ala. Hati kita ni penuh dengan dunia. Baik, macam mana cara kita nak rapat balik kita dengan Allah Ta'ala? Kita tak boleh cari alasan, tunggu yang betul-betul. Contohnya kalau orang sakit, tunggu sihat betul-betul.
baru nak belajar Quran contohnya, baru nak baca Quran, baru nak mendalami bidang agama. Masa sakit biar dulu, kita tidur, kita makan ubat, dia tak jadi. Ataupun kalau orang muda ni, kita enjoy dulu. Gitu istilah orang muda ni, kita enjoy dulu. Tak kira lah kita buat ni dosa ke pahala, tak tepi dulu. Sebab apa? InsyaAllah apabila aku dah tua, aku nak melazimi masjid. Dia tak jadi. Sebab masalahnya, kita tidak tahu bila tarikh kita mati. Kadang-kadang orang dia tengah galak, panggil, tengah seronok dengan dunia, tiba-tiba aksiden, mati. Orang tua sakit dah bertahun-tahun dah kadang-kadang. Setengah tu siapa belah-belah tahun, puluh-puluh tahun pun ada. Hak sakit, tak mati-mati. Ertinya kita tak boleh cari alasan. Aghyar ni dari satu sudut dia memberi makna masih wallah. Selain daripada Allah, maknanya dia adalah makhluk, dia aghyar. Jadi macam mana kita nak buat ni? Antaranya kalau kita sedar, itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Contohnya, di waktu mana keadaan kita? Waktu muda, waktu tua, waktu kita sibuk, waktu tak sibuk, tak boleh. Maknanya kita nak fokus pada Allah ni, waktu kita tak sibuk, tak ada. Lepas sah kerja, dia akan mari sah kerja lain. Dia tak ada. Waktu memang kita tenang, tak ada kerja apa, tak ada. Dia mesti ada kerja. Ada je kerja, adanya masalah yang timbul. Tapi sama ada benda yang kita suka ataupun benda yang kita tidak suka, itu lumrah kehidupan. Dan kalau kita baca, maknanya antara rukun iman ni, yakin dengan qada dan qadar. Yakin qada dan qadar ni, kita kena yakin sepenuh. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Mesti ada hikmah. Dan kita kena ada sifat redha. Redha ni maknanya kita terima semua apa yang berlaku dalam kehidupan individu kita. Contohnya, kita nisbah pada individu kita kena terima sepenuh. Hak benda yang berlaku pada diri kita, kita suka, Alhamdulillah. Hak benda yang berlaku pada diri kita, kita tidak suka, sebenarnya Alhamdulillah juga. Cuma ala kulli hal. Yang pentingnya, kita yakin sepenuh, tentulah ada hikmat di sisi Allah SWT. Benda yang kita tak suka ni, contohnya mungkin, kalau contohnya sakit, tak ada orang nak sakit ni. Mungkin juga hikmat sakit ni untuk kifarat dosa kita. Ataupun hidup kita susah contohnya. Tak ada orang susah, semua orang nak senang belaka. Tapi kadang-kadang kita tengok orang nampak buat kerja relax je, tidak susah sangat tapi senang. Kita ni suku sembah, orang Kelantan panggil suku sembah, pagi, petang, malam lagi apa dia, tapi susah. Tapi kalau kita yakin dengan qada Allah, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, sebenarnya selain daripada dia nak hapuskan dosa kita, dia nak angkat darajat kita sebenarnya. Jadi salah satu caranya, kita kena sentiasa muraqabah dia panggil. Sebab itulah Allah Ta'ala minta pada kita supaya bertakwa. Takwa ni maknanya kita hidup atas dunia ni dalam keadaan sentiasa berhati-hati. Sama ada waktu kita senang ke ataupun waktu kita susah. Kena berhati-hati semua. Masa kita muda ke ataupun kita dah lalui zaman tua. Kena sentiasa muraqabah Allah. Kena sentiasa rasa Allah Ta'ala ni ada di mana-mana. Kita nak buat apa, kita duduk seorang ke, duduk ramai-ramai. Sebab itulah sebahagian ulama tasawuf juga dia panggil al-khalwah fil jalwah. Al-khalwah fil jalwah. Setengah orang dia nak khalwah. Khalwah ni, bahasa kita khalwah ni orang lelaki puan yang bukan mahram, duduk buat maksiat. Di sudut tasawuf ni, khalwah maknanya kita bersendirian. Jadi sekarang ni, kita nak khalwah dengan Allah Ta'ala, nak bersendirian ni, kalau Nabi dulu SAW, dia khalwah di Gua Hira lah. Tapi sekarang ni, kita tak perlu masuk hutan, duduk dalam gua mana. Mana kita boleh antaranya adalah kita berada di masjid, di rumah Allah SWT. Sebab itulah penting, ada masa-masa intizarus solah tadi. Contohnya, antara maghrib dengan isyak, ada masa tertentu kita duduk mikir, tafakur, macam mana kesudahan kita.
banyak mana amalan kebaikan yang kita buat. Hari ni banyak mana benda-benda hak tak comel hak kita buat. Contohnya, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Ini muraqabah. Jadi ini penting. Dan ulama tasawuf kata, biarlah masa kita duduk bersendirian dengan masa duduk dengan orang ramai ni, keadaan kita sama. Itu baru jadi comel. Tidaklah masa orang ramai ni nampak juru kita, nampak baik ya kita dah. Tapi masa seorang, kita buat benda-benda yang mendatangkan maksiat, mendatangkan kemungkaran, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara makna aghyar. Jadi kita tak boleh nak tunggu, contohnya masa kosong ke, masa sihat ke, barulah kita nak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dalam setiap masa kita, kita kena dalam keadaan takwa, dalam keadaan muraqabah pada Allah Ta'ala. Termasuk juga aghyar ni dia memberi makna selain daripada Allah. Jadi kita kena buang tu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang terkeji, dia panggil takhliyah ataupun takhliyah, kita kena buang. Dan isi dengan tahliyah. Isi hati kita ni, hiasi diri kita ni dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu caranya ialah kita kena ejah supaya kita ni boleh istiqamah dalam keadaan berwudu. Termasuk semasa kita nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita kena tahu Quran ni terlalu suci. Dia wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Quran ni tak ada yang kita panggil mengandungi emosi. Contohnya, tidak ada unsur kebencian sebab dia mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha sempurna, maha suci, maha agung. Dia menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pula bersih, suci, termasuk kisah dia masa kecil. Dia dibelah dada dia, buang tepat. Orang panggil syaitan duduk bersarang tu, tak ada. Syaitan tak boleh nak ganggu Nabi sebab Allah Ta'ala jaga antara hikmatnya supaya kita ni apabila mari je daripada Nabi, semua comel belaka. Kalau depan kita manusia ni, hebat secara mana pun, ada titik lemah dia, ada kekurangan dia. Nabi ni tak ada. Semua mari daripada Nabi, comel belaka. Jadi sesuai dengan ayat-ayat Quran, yang semua sekali ayat Quran tu, sebutir Al-Quran ni comel belaka. Jadi kalau kita, perasaan hati kita ni mari nak berurusan dengan Quran, memang comel lah. Ia tak mungkin hati kita ni kotor, hati kita ni penuh dengan dunia, hati kita lupa Allah Ta'ala, tiba-tiba kita nak adab Quran tak? Apabila kita nak adab Quran tu, masa tu hati kita tu bersih. Cuma cara terbaik macam mana? Antaranya kita ambil wudu. Apabila ambil wudu, maknanya kita bersihkan zahir dan batin kita, jiwa kita, hati kita. Itulah tajuk kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan, dan minggu depan ni insyaAllah kita cuba kalau sempat kita baca dua tajuk lah. Sebab tajuk yang ketiga ni, isti'azah ni agak pendek, berkait dengan syaitan. Kita dah maklum secara ringkas tentang syaitan ni, dan kalau sempatlah insyaAllah kita gabung tajuk huraian isti'azah dengan ayat pertama, iaitu basmalah. Basmalah ni maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Amba rasa cukuplah untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada yang ikut kuliah, kita panggil kuliah online sempena COVID ni. Kalau kita dah ada ilmu, kita masuk juga, maknanya kita nak kukuhkan lagi ilmu yang ada pada kita. Kalau kita tak ada lagi, alhamdulillah, sikit sebanyak boleh tambah ilmu, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala dan diberi ganjaran pahala yang besarlah di sisi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.